Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan pengurusi tentang kuasa surau, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam kuliah bulanan, dan saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita meneruskan dan melazimi zikrullah, mengucapkan alhamdulillah di atas segala kenikmatan, kelapangan, nikmat kesihatan, nikmat keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tinggal di Malaysia ni lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah maklum kepada tuan-tuan dua nikmat yang paling manusia lalai, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesihatan, boleh berjalan, boleh berdiri, boleh duduk, boleh datang ke surau, dan waktu yang lapang Allah bagi kepada kita untuk sama-sama duduk selepas kita melakukan solat maghrib secara berjemaah pada hari ini. Alhamdulillah, syukur. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita tidak melupakanlah saudara-saudara kita sedang berada di Palestin, walaupun dalam keadaan kejahatan senjata. Kena habis hari ini kejahatan senjata. Setiap Jumaat ni Pak Hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari ni dah Pak Hari. Sambung lagi. Alhamdulillah, kalau sambung bagus. Janganlah kita lupa. Kita teruskanlah, tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya sendiri pada tuan-tuan untuk sama-sama kita teruskan, iaitu dikata doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Apabila kita ni sebagai orang Islam, Nabi sebut al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam ni siapa? Nabi sebut orang Islam ini adalah orang yang mensejahterakan orang Islam yang lain. Tak kira lah orang tu Islam tu di sini atau di sana, yang kita nak membawanya adalah di Palestin. Sudah apa kita mensejahterakan? Pertama ni lisan, daripada lisan kita. Lisan kita apa? Kita berdoa kepada Allah SWT, diberikan kemenangan, diberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Dalam masa yang sama juga wayadi, Nabi sebut, dan juga dengan tangan. Tangan ni macam mana tuan? Nak perang, tak boleh pergi perang. Apa boleh kita buat? Kita boykot. Kan? Dalam masa yang sama juga tuan, gelap. Dalam masa yang sama tuan, apabila kita boykot ni, saya nak mengajak pada saya dan tuan-tuan juga lah. Apabila kita melakukan boykot ni penting. Boykot ni satu benda yang sangat penting. Sebab kita ni, kiraan jumlah orang Islam yang ada di muka bumi ni lebih kurang 2 bilion lah. 2 bilion orang Islam yang ada di bumi. Jadi 2 bilion ni kalau ikut betul-betul sangat kuat lah tuan. Jadi apa yang boleh kita buat dengan 2 bilion bilangan kita ni, kita boleh lakukan biadi, kata Nabi, sejahterakan orang Islam yang lain biadi, dengan tangan kita. Tangan kita adalah kita melakukan boykot. Boykot. Tak kira tuan-tuan nak boykot aku pun, tapi saya nak mengajak tuan-tuan dan saya juga, kita hendaklah boykot dengan ilmu. Apa yang dimasukkan dengan boykot dengan ilmu, tuan-tuan? Sebelum kita pergi lagi lah, melanjut kitab ni. Boykot dengan ilmu ni lah, boykot dengan kaedah tidak boykot secara membuta tuli, ikut dan boykot. Apa contoh dia tuan-tuan, boykot ikut dan? Tuan-tuan pada dengar sebenarnya keluar paper lah, ada seorang lelaki melafazkan taklid pada isterinya. Ada dengar? Ada ya? Seorang lelaki melafazkan taklid pada isterinya. Yang mana dia kata apa? Kena ingat tuan-tuan, matlamat tidak menghalalkan cara. Baik.
seorang lelaki melafazkan ta'liq kepada isterinya, dia mengatakan sekiranya isteri dia menggunakan lagi susu ni, yang katakan ada unsur-unsur ataupun ada dia punya kaitan dengan Israel, maka jatuh talak kepada isteri. Sedih tuan-tuan memang sedih. Kerana apa? Kerana lelaki yang Allah bagi dia akal rasional, tuan-tuan. Betul nak boykot, tak ada masalah. Tuan-tuan nak boykot sekarang ni pun tuan-tuan boleh tengok Starbucks dah kosong, McDonald pun dah kosong, KFC dah kosong, burger-burger yang mana-mana saya tengok dah penuh. Mary Brown pun dekat Perdana pun dah penuh lah. Mary Brown penuh saja sekarang memang. Tak ada orang pergi KFC, tak ada orang pergi McD. Tuan-tuan, apa yang nak saya cakap ni tuan-tuan? Bila kita boykot dengan ilmu ni, maksudnya kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada ni semua yang benarnya. Apa tugas seorang suami? Tugas seorang suami adalah apa dia? Melindungi isterinya, melindungi isteri. Apa yang dia buat tuan-tuan? Apabila kita melakukan lafaz ta'liq, betul kita nak boykot, betul lah, tak ada istilah, memang kita nak boykot, betul kita nak boykot. Tapi bukan dengan sewenang-wenangnya, tidak secara babi buta, tidak secara muktatuli. Maksudnya kat sini adalah apabila dia melafazkan ta'liq kepada isteri dia, susu ni, semua abang-abang kat sini semua dah otai-otai tahu pasal susu. Susu pada budak ni bukan senang-senang hari ni pakai susu ni, esok boleh tukar susu lain. Tak. Susu ni mesti serasi dengan budak-budak. Mustahil lah orang kata hari ni beli susu ni, esok susu lain dia boleh minum. Setengah budak mungkin boleh lah, tapi setengah, bagi kawan-kawan budak sekarang ni tuan, budak-budak sekarang ni dia ada satu penyakit, iaitu penyakit eczema kulit. Ini banyak sangat berlaku. Baby penyakit kulit. Jadi dia tak boleh tukar susu secara suka-suka, dia mesti serasi. Jadi bila si isteri ni pakai juga, kan jatuh talak tadi, dah jatuh dah talak. Sah tak talak tu? Sah lah. Sebab dilafazkan dengan niat. Menzalimi tak isteri? Menzalimi isteri, kesian kat isteri. Tuan-tuan yang ada kat sini yang buat ta'liq itu, tarik balik ta'liq tuan-tuan. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Zalim isteri, kesian kat isteri. Yang kedua, bila kita bincang pasal boykot tadi kan. Yang kedua tuan-tuan, apabila ada orang yang bekerja di katakanlah restoran yang ada kaitan dengan Israel, contoh kita ambil dalam McD ke KFC ke, jangan kita redik dia, jangan kita hina dia, jangan kita mana-mana cakap pada dia, apa ni kau kerja kat McD lagi ni, apa ni kita kat KFC lagi ni, pergi cari jalan. Senang cakap tuan-tuan. Cari jalan lah, Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Senang cakap tuan-tuan. Hari ni kita berhenti, esok dia dapat kerja ke? Sekarang ni dah selesai kerja. Jangan kita hina orang yang kerja. Apa hukum kita bekerja? Kisahlah syarikat-syarikat, bukan syarikat yang haram lah. Maksudnya McDonald ada segi halal, KFC ada segi halal, Domino's Pizza ada segi halal. Ini bukan promote dia kan. Saya bukan duta dia kan. Bukan duta benda tu. Tapi hukumnya, hukum dia harus boleh bekerja. Jangan kita hina, jangan kita herdik. Kita nak boykot, boleh boykot, silakan boykot. Tapi jangan hina, jangan herdik. Tengok ada orang lalu pakai baju McD, turah ayo, basah kawan tu tak hujan. So, apa guna kata? Kita dah sebut tadi, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu dia sejahtera dengan orang Islam yang lain dengan tangannya, dengan lidahnya dan juga tangannya. Tangannya lah, lidah cakap yang baik-baik. Yang ketiga, yang ketiga tuan-tuan, bila kita boykot, ini satu benda juga. Apabila dah keluar kenyataan, saya faham lah, contohnya macam Mufti Pulau Pinang dah keluar kenyataan, jadi isu apa nama ni, jadi isu dengan McDonald. Mula orang kita ni tuan-tuan, kita ni suka bercakap, termasuk yang bercakap ni lah. Media sosial ni memang tempat untuk bercakap. Dia komen macam-macam. Mufti ni tengok balik ada persen. Cakap dengan Mufti. Kalau cakap dengan saya tak pun kan. Ini orang kata Ustaz Cokiang atau Cokiang. Cokiang atau Cokiang. Apa tu tidak lah. Cokiang. Cokiang ni komen kan. Tak apa juga. Ini Mufti tuan-tuan. Mufti ni siapa tuan-tuan? Mufti ni orang yang dilantik dalam institusi kesultanan. Sultan yang lantik dia. Maksudnya ilmu dia tu diiktiraf. Jangan pula kita
mufti ni bagi ni, mufti ni mesti ada persennya ni, mufti tak dipakai. Mufti, ada sebut tu mufti 25%. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan, nak boikot teruskan boikot. Boleh, kita memang kena boikot, tak masalah. Tapi jangan menghina, jangan kita mengedik pula ulama-ulama kita. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mengedik ulama tuan-tuan, orang bukan Islam dia melihat benda tu. Dia melihat, dia nampak, dia suka ni orang Islam ni sama je, tak ada beza. Baik tak ada agama. Tuan. Jadi teruskan boikot tuan-tuan. Teruskan. Ini kuasa kita lah. Tapi tidaklah kita boikot secara, saya nak ajak tuan-tuan supaya tidak boikot secara membuta tuli lah. Maksudnya kita boikot ikut dan, tak baca langsung, boikot ikut dan. Secara bijak, betul. Carilah ilmu, tanya leluhur macam mana. Dan juga masa yang sama jugalah, saya bukan nak, iaitu Imam Muhammad nak tanya pasal boikot Medi. Boleh nak boikot, tu pula benda tu nak boikot. Saya tak boikot Medi, tapi sampai sekarang saya tak makan Medi. Sebab orang boikot, sebab apa tak makan Medi? Sebab takut orang ambil gambar. Saya tak, tapi saya tak boikot Medi. Saya boleh je kalau orang, kalau anak saya nak makan Medi, silalah boleh. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita fikir balik, saya bukan nak promote McDonald kat sini tuan-tuan. Bila kita fikir balik, satu syarikat yang betul-betul dah dimiliki oleh orang Islam, Reza ni adalah syarikat milik seorang Muslim yang berasal daripada Arab Saudi. Reza, syarikat milikan Islam, 95% memang milikan Islam. Dia bagi zakat kepada orang Islam di Malaysia 12 juta. Contoh boleh cari syarikat mana yang bagi zakat 12 juta kepada orang Islam. Syarikat yang bagi hampir 40,000 pekerjaan kepada orang Islam. Mana syarikat yang cari 40,000? Kita memilih bila boikot. Bila betul kan? Tanya, McD boikot, KFC boikot, Facebook, Facebook tak boleh. Facebook kita kena ada Facebook sebab kita nak bagi tahu benda ni. Kan? Nampak tak? Bila kena pada bertanggung sendiri, kita mengelak. Nampak? Jadi sebab tu kita kata boikot dengan ilmu. Janganlah boikot ikut dan tuan. Boleh nak boikot, teruskan boikot. Memang kita kena boikot. Tapi boikotlah dengan ilmu. Inilah. Malam ni kita cakap macam tu sikit. Sebab semua kira nak boikot esok ni. Kesian juga kadang-kadang kita tengok kerja-kerja kat situ. Sedih juga orang Islam kita ni kadang-kadang kena hina dan sebagainya tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan menggurus hati. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, la yasqaru qaumin an qaumin asa an yakuna khairan minhum. Jangan kamu hina kaum lain, jangan kamu hina orang lain seolah-olah kamu lebih baik pada dia lain. Ingat tuan-tuan, Allah dah bagi dah tahu pasal benda tu. Baik, kita masuk. Ni kalau tak masuk ni, tak habis cerita pasal boikot ni. Sesi yang lepas kita telah berbincang berkaitan dengan syarat, serangga. Kita dah masuk berkaitan dengan saya bagi contoh pada tuan-tuan berkaitan dengan siput gondang. Berkaitan dengan siput gondang saya dah beritahu tuan-tuan, siput gondang, alhamdulillah siput gondang boleh makan halal. Hari ni saya lupa tuan. Hari ni close satu berita berkaitan dengan penggunaan logo halal mengikut jenis agama dan bangsa. Setuju kan? Kalau orang Islam pakai kala hijau, putih. Bukan parti politik kan? Dia bagi tahu, orang Islam contohnya logo halal dia hijau putih. Orang Cina biru putih. Orang India hitam putih. Setuju tak? Kalau halal dia. Ada kan? Sebab apa pula kita nak membezakan logo halal tu? Setiap produk yang ada di pasaran, dia ada nama syarikat. Carilah sikit. Type sekarang ni buka je Google nama syarikat ABC, tengok dekat situ. Dia akan beritahu semua benda. Tak payahlah nak beza-bezakan tuan. Nampak sangat kita ni kita tak berada dalam keadaan harmoni. Semua nak bezakan. Dalam sekolah pun, sekolah jenis kebudayaan Cina, sekolah kebahasaan, sekolah jenis tarbiyah, dah berpisah dah kita kat situ. Tak ada benda yang menyantun dengan kita. Bersatu. Baik. Kita dah cerita pasal syarat tuan-tuan cerita pasal siput gondang, kita cerita pasal cicak tali makan, tikus, kumbang, lipas. Seterusnya kita masuk berkaitan dengan burung. Burung yang boleh makan antaranya burung unta, antaranya dikun, ayam, dajjal, hamam, merpati, ad-daraj, puyuh, al-biq, itik, al-iwaz, angsa, usfur, pipit, macam-macam lah. Kita dah masuk ke dalam waktu. Termasuk dalam bila kita kata burung zara'i, iaitu gagak jenis
petani yang boleh boleh makan. Dalam masa yang sama juga kita masuk berkaitan bab belalang yang telah disebut dalam satu hadis yang mana disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa yang berperang bersama Nabi SAW sebanyak 7 peperangan, yang mana dalam setiap peperangan itu dia makan belalang bersama dengan Nabi SAW. Dan juga ada 2 jenis bangkai yang boleh dimakan, ikan dan juga belalang. 2 jenis darah yang boleh dimakan adalah hati dan juga limpa. Dan juga belalang ni bila kita sebut, bagi tuan-tuan yang sesi lepas, tak kira lah belalang tu tuan-tuan jumpa hidup ke, mati ke, ataupun anggota badan dia tu tercabut 1, tercabut 2, terpaksa tercabut separuh, semuanya boleh dimakan. Itu dia tuan-tuan. Dan juga kita telah pun berkongsi pada tuan-tuan berkaitan dengan burung yang tak boleh dimakan, yang burung yang mencekam. Contohnya falcon, contohnya jenis eagle, elang, juga kita sebut al-ghurab, iaitu gagak tak boleh makan. Kerana ada 5 binatang yang boleh dibunuh dalam keadaan kita biasa ataupun dalam keadaan kita berihram, sama ada iaitu ular, tikus, gagak, elang dan juga anjing yang menggigit ataupun anjing gila. Dan juga disebut kenapa burung gagak tidak boleh dimakan. Disebut dalam suatu hadis Aisyah radhiyallahu anha sebut, inni la'ajaba mimman ya'kul al-ghurab. Aku rasa heran kenapa manusia, ada lagi manusia yang makan burung gagak. Kerana apa? Wa qad udzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk membunuh burung gagak. Dan juga dalam masa yang sama juga kita juga berbincang berkaitan dengan pengharaman burung gagak tu. Burung merak tak boleh makan, burung helang, an-nasu jenis selang, al-baghasah juga jenis helang. Dalam masa yang sama juga kita telah berkongsi pada tuan-tuan berkaitan dengan pengharaman memakan lebah, tebuan, al-dhubab, lalat. Dalam masa yang sama juga kita berkongsi pada tuan-tuan berkaitan dengan haram kita untuk makan burung hudhud. Hudhud, burung hudhud ni bukan burung belatuk kan Burung hudhud ni adalah burung hudhud. Tuan-tuan cari dalam Google hudhud. Alif lam ha bulat Habadas, habulat dan hudhud. Nabi sebut naha an qatli arba'a min ad-dawa, an-namlah wan-nahlah wal-hudhud. Antaranya semut, lebah, hudhud haram kita bunuh. Dan masa yang sama juga kita diharapkan untuk makan, disebut dalam kitab ini al-qitaf. Al-qitaf ini ialah burung layang-layang. Kenapa diharapkan kita untuk makan burung layang? Kerana Nabi melarang kita daripada bunuh burung layang. Dalam masa yang sama juga disebut haram kita untuk makan kelawar. Kelawar pun haram dimakan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, wala taqtulul quffash, janganlah kamu membunuh kelawar. Ada itu saya ingat ada orang tanya berkaitan dengan apa hukum makan tupai. Tupai ni ada 2 ni. Ada tupai yang boleh makan, ada tupai yang tak boleh makan. Tupai yang boleh makan adalah tupai yang makan buah-buahan. Tu boleh makan. Yang makan durian, semua tu boleh lah. Ada tupai yang makan serangga. Tengok jenis tupai yang makan serangga, tupai tu tak boleh dimakan. Tapi banyak yang kita tengok tupai yang ada ni, banyak orang yang makan. Kalau dekat kebun tu memang makan buah lah. Tupai tu boleh dimakan. Boleh makan tupai. Ada itu saya ingat ada orang tanya itu pasal tupai. Boleh makan lah tupai. Allah alam rasa dia macam ni tuan-tuan, tupai. Okey, itu bab tupai. Ada pertanyaan berkaitan dengan makan daging ataupun seafood mentah-mentah macam sashimi. Apa hukum makan sashimi? Bukan sashimi, apa dia? Sushi, sashimi pula. Sushi. Apa hukum makan sushi mentah-mentah? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Selagi mana ianya tak memberi kemudaratan. Sebenarnya sushi ni kalau ikut betul-betul, kalau ikan dan sebagainya itu dia ada apa dipanggil tu, dalam ikan ni dia ada ulat-ulat yang masih hidup. Sebab tu kena masak. Sebab tu kalau orang Jepun dia makan sushi, dia makan dengan wasabi. Wasabi tu tugas dia adalah untuk membunuh cacing-cacing yang ada dalam ikan tu. Tu dia. Boleh makan, hukum dia makruh. Makruh, boleh makan, tak ada masalah. Cumanya sebab Nabi kata apabila kamu nak makan, apabila kamu makan binatang, hendaklah kamu berlaku ihsan kepadanya. Sebab tu Nabi kata bila binatang, kalau kamu nak makan binatang yang berdarah, hendaklah kamu sembelih. Kalau kamu sembelih fa ahsinu zibah, hendaklah kamu melakukan sembelihan dengan sebaik-baik sembelihan.
Baiklah, kena buat benda yang baiklah. Janganlah makan benda-benda yang ikut dannya tu tuan. Itu sebab kita belajar apa tuan. Baik, hari ini kita masuk berkaitan dengan masiwa ad-dawa waqtir, apa yang selain daripada jenis-jenis dawa, binatang-binatang yang merangkak dan berjalan dan sebagainya, dan juga jenis-jenis burung. Kalau selain itu, macam mana kita nak tentukan? Saya pernah cerita kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan macam mana kita nak menentukan makanan itu halal atau tidak. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan lah. Nanti kita masuk kat sini lah. Disebut dalam kitab, in kana syai'un mimma siwa ad-dawa waqtir, sesungguhnya ada pun benda ataupun binatang selain daripada kategori dawa dan juga kategori yang terbang, fayarji'u fihi ila al-arab, maka hendaklah kita merujuk kepada orang Arab. Kalau apa-apa berkaitan dengan selain daripada kita sebut ni, kita nak tengok halal tak halal, kita kena rujuk kepada orang Arab. Fama yastatibuhu al-arab halla aklu, apa saja yang orang Arab makan, yang orang Arab kata benda ni halal, maka halal lah makanannya. Tapi kalau binatang tu tak ada dekat negara Arab, contohnya tapir, boleh makan tapir? Tapir boleh makan? Apa benda Ustaz? Tapir pula makan. Tapi boleh dimakan. Tapi tapir ni kategori binatang yang dah pun nak pupus, tak boleh lah kita nak ambil. Tapi kalau contohlah kita pergi lah, orang kawan jadi kita pergi kenuri ke apa kan, nak berkampung, dia kata tapir ni lagi boleh makan tak boleh? Boleh makan dengan tapir, boleh. Kerana tak ada satu dalil yang mengatakan bahawa tapir itu tidak boleh dimakan. Kotlah ada tuan-tuan pergi mana-mana, ada orang kata ni daging tapir boleh makan, boleh. Sama juga macam landak lah. Landak ni pun jarang orang makan, tapi ada lah. Kalau kita pergi berkampung tu masih ada lagi orang makan landak. Landak pun boleh dimakan. Wa in kana mimma la yastatibul arab lam yahillu aklu, apa sahaja yang orang Arab kata tak baik, ini tak boleh dimakan, maka tak halal bagi kita untuk makan. Masa seperti mana disebut oleh Allah SWT, aw yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dihalalkan bagi kamu apa saja benda yang baik, dan diharamkan bagi kamu apa saja benda yang dikategorikan sebagai khaba'is. Jadi untuk menentukan sama ada binatang tersebut kategorinya kategori yang baik ataupun kategori yang khaba'is, hendaklah kita merujuk kepada orang Arab. Sama juga sebenarnya saya pernah cerita kepada tuan-tuan hukum makan henna apa dalam masa ni, dubuk. Saya cerita kepada tuan-tuan apa hukum makan dubuk kan. Dubuk kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i halal dimakan. Sebab apa halal dimakan? Sebab dubuk itu menurut pandangan orang Arab ianya halal, ianya dimakan semenjak zaman Nabi SAW lagi dimakan dubuk. Kena faham tuan bukan saya yang cakap. Walaupun dubuk itu kalau dilihat dari sudut pandangan mata kita, dubuk ni macam anjing, kenapa boleh makan? Tapi kita balik kepada orang Arab, dubuk ini dimakan, ada kata dijual di antara Safa dan Marwah, tengah-tengah tu ada orang jual dubuk, dan dimakan tanpa ada orang yang ingkar yang mengatakan bahawa ini tak boleh dimakan. Okey. Baik. Wal marja'u fi zalik al-arab min ahli al-hadith wal qura wal rif. Jadi rujukan kita ni kalau kita nak cari orang Arab ni, kita nak cari orang yang siapa? Ahli al-hadith wal qura wal rif. Kita kena tengok orang sekarang, orang yang ada sekarang, dan juga orang-orang kampung, dan juga warif, orang luar bandar. Wa man zawil yasar, hendaklah orang Arab tersebut dibagilah ni, hendaklah orang yang mudah, orang yang senang, bukan orang yang susah. Wal ghina, orang yang kaya. Orang Arab kalau kita nak tengok, kita kena tengok sama ada orang sekarang, orang kampung atau orang luar bandar. Orang tersebut, orang Arab tersebut mestilah orang yang mudah, orang yang senang, orang yang kaya. Dunal muhtajin wa ahlul dururah, dan bukan orang yang dikategorikan sebagai miskin, yang meminta-minta kepada orang, dan juga orang yang ahli darurah, yang memang tak ada makanan lah, macam di Palestin dan sebagainya. Tak boleh ambil rujukan lah. Sebab bila dah ada dah darurah, boleh makan apa saja, boleh kita makan, tak ada masalah. Dia ada al-qita', kerana apa? Kerana apa kita mengambil rujukan orang Arab ni? Bila ada al-qita' fil Quran al-Karim kana lahu, kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa orang Arab. Famastatabu al-arab aw summiyat bismil halal fahuwa halal. Apa saja yang orang Arab kata halal, yang dia kata binatang tersebut halal, maka ianya halal, mesti halal.
wa in istakhbithahu aw thummiyat bismu muharram fa muharram. Apa sahaja yang orang Arab kata haram dan juga dia menamakan binatang tersebut sebagai benda yang haram, maka haramlah. Kalau kita baca dalam kalau kita tengok dalam perbincangan kita sebelum ini, dikatakan bahawa kedai itu haram, walaupun kedai itu nampak macam kuda. Kenapa ia haram? Kerana orang Arab menganggap ia sebagai binatang yang diberikan sebagai qaba'is, maka haramlah. Baik, tadi kita melihat kepada orang Arab yang kaya, yang senang, yang bukan orang susah, yang bukan orang dalam keadaan darurat. Baik, kalaulah ada keadaan di mana orang Arab ni tak tahu jawapan dia. Wa istatabahu ta'ifatun wa istikhbazahu uqra yabtabil hukum al-aktsari. Kalaulah satu binatang ataupun satu benda yang mana kita tengok kebanyakan orang Arab, ada orang Arab kata halal, ada orang Arab kata haram. Jadi macam mana kita nak ambil sama ada hukumnya halal atau tidak? Dalam kitab disebut, kalaulah binatang tersebut atau makanan tersebut, majoriti kata bahawa binatang tersebut atau makanan tersebut halal, ataupun majoriti kata makanan tersebut haram, maka kita kena ambil pandangan majoriti. Majoriti kita kena ambil. Yatabul hukm lil-aktsari, hendaklah kita mengambil mengikut hukum orang yang banyak. Wa in ikhtalafu aw lam yahkumu bi syai'in aw lam najid al-arab fa ya'tabiru al-haywan bi aqrabi shababiha. Kalaulah masih ada pandangan yang berbeza-beza, maksudnya sama rata, 50 orang cakap benda ni halal, 50 orang kata benda ni haram, ataupun tak ada orang Arab yang tahu binatang ini halal ke haram ke, maka fayu'tadirul hayawan bi aqrabi shabibi, maka binatang tersebut hendaklah dilihat dari sudut apa yang menyamainya. Menyamainya. Contoh, kalau kita kata binatang yang hampir sama, contohnya macam kita kata satu binatang yang hampir sama dengan singa yang disebut dalam kitab ni, saya tak ingat nama dia apa dalam kitab ni ada. Dia hampir macam singa, tapi dia bukan singa, dia bukan lubuk, dia sentiasa berlawan dengan singa. Maka binatang tersebut kita lihat kepada hampir berjamaah dengan singa, yang mana ada kuku dan sebagainya, maka kategorikan sebagai binatang tersebut haram. Wasyabbahu taratan yakunu fi surah, maka dia punya bentuk kadang-kadang mungkin kita tahu sebahagiannya, atau kita boleh lihat melalui sebahagian gambar. Taratan fi tabil haiwan, dan juga kadang-kadang kita boleh lihat. Kalau tak tahulah binatang itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kita tengok sifat dia sendiri, agresif dia, dan juga sifat dia wal-udwan, dan juga sifat dia bermusuh dia kepada manusia. Kadang-kadang kita boleh lihat juga, kerana sama ada menentukan binatang tersebut boleh makan atau tidak boleh makan, tengok kepada makanan yang dimakan. Fa'illam yakul lahu syabah fima yahillu wala fima yahramu fal as'anahu. Kalau kita dah katalah orang Arab tak tahu, tak ada ikhtilaf, nak lihat dia dari sudut binatang jenis macam mana pun kita tak tahu, maka kita kembali kepada al-aslu fil asya' al-ibahah fal asah annahu halal. Maka paling tu kita kembali kepada keadaan biasa yang sebenarnya permulaan apa benda saja sebenarnya adalah halal. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala disebut dalam dalam surah Al-An'am ayat 145 disebut, okey, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يعطمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Katakanlah wahai Muhammad, قل لا أجد, aku tidak dapati, فيما أوحي, dalam apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala tu'amihi, yang sesuatu yang diharamkan bagi orang yang nak memakankan. Ta'am yat'amhu, orang nak memakannya, melainkan melainkan ayyakuna maitatan, kecuali ada dua benda, maitatan atau daman, bangkai ataupun daman masfuhan. Syarat darah yang haram mestilah daman masfuhan, iaitu darah yang mengalir, ataupun aulah makindir, ataupun daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik. Disebut di sini ada sesuatu yang dilakukan secara fasik. Ini adalah bila kita menyembelih
tidak menggunakan ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza laysa biwahidin minha wa aslu fil asya' al-ibahah liqouli ta'ala ma sakata anhu fa huwa 'afun. Apa yang didiamkan, yang tidak ada sebarang pertikaian kepadanya, fa huwa 'afun, maka ianya dibolehkan, tak ada masalah, boleh makan. Tuan. Baik, itu tuan-tuan nak bercerita berkaitan dengan kalau selain daripada binatang yang merangkak dan selain daripada jenis-jenis burung, macam mana kita nak tahu? Kita merujuk kepada orang Arab. Apa saja benda-benda berkaitan dengan makanan ni, kita kena merujuk kepada orang Arab lah. Tapi tuan-tuan, kita merujuk kepada binatang, bukan merujuk kepada makanan yang sedia ada sekarang ni tuan-tuan. Ada satu ketika tuan-tuan, masa saya di pejabat, ada seorang orang Jepun, dia datang. Masa tu Jepun nak buat Olimpik. Kita ingat Jepun nak buat Olimpik kan. Jepun nak jadikan Olimpik dia kali ni Olimpik halal pertama di dunia. Jadi dia datang, dia buat research. Datang pejabat, dia tanya, okey, kita nak tahu pasal halal. Kita bercerita pasal halal, orang halal ni kita buat makanan yang boleh dimakan. Orang Islam ni kena makan benda yang halal, tak boleh makan benda yang haram. Itu adalah sebahagian daripada agama. Bila kita cerita pasal agama, dia tak faham. Tapi kita kata okey, kerujukan kita adalah orang Arab. Dia pun gambar kepala. Dia kata, kenapa saya tengok orang Arab bila datang ke Jepun, dia bantai dia semua. McDonald, Burger King, KFC dekat ni, dia bantai habis semua. Dia pun pelik. Dia kata, kenapa Malaysia ni tak boleh makan benda tu? Orang Arab ni tuan, dia istilah dia macam ni. Dalam ilmu fiqh ni, istilah dia adalah apa benda yang kamu rasa halal, halal lah, tak perlu dicari. Orang Arab dia macam tu. Tak semua lah tuan-tuan, ada sebahagian yang dia rasa ayam boleh makan ayam, daging boleh makan daging. Tak kira lah, dia takkan tengok nak sembelih tak sembelih. Dia macam tu. Etikot dia kuat kan. Kita tahu orang Melayu tidak pergi luar negara tuan-tuan. Memang kalau tak boleh sembahyang, dia akan cari apa dia? Vegan. Time pergi luar negara dah nak jadi orang makan vegan, tak makan ayam, tak makan daging. Orang Arab tahu, aku rasa aku nak makan tu dasar. Dia pun pening. Macam mana kau orang boleh rujuk, orang Malaysia boleh rujuk orang Arab? Kita pun pening nak cerita balik kat ni. Masuk kat sini tuan-tuan, kita menceritakan kita nak rujuk makanan tu yang kata adalah jenis-jenis binatang lah. Bukan nak kata orang Arab ni makan Burger King dekat Jepun, kita ikut orang Arab makan Burger King kat Jepun. Tahu? Macam tu kan? Apa yang kita nak tahu adalah binatang yang kita tahu boleh makan tak boleh makan. Tapi kalau tuan-tuan berada di luar negara, rasa yakin boleh je makan. Cuma ni orang Malaysia ni, dia memang sifat was-was dia tu memang tinggi. Sebab kita dilatih daripada kecil macam tu. Kita nak tengok nak makan. Cuma tahun 70-an tu, saya ingat 70-an, saya dah hidup lagi dah tuan-tuan. Saya ingat lah, mak saya cerita. Mak cerita dalam 70-an tu, dia orang makan kedai Cina macam tu selama je. Masa tu belum ada lagi, orang kata apa, reformasi keislaman tu belum ada. Masa tu makan kedai Cina selama dia goreng. Mak saya kata, kalau kau ingat balik masa nak termuntah. Sekarang ni memanglah kita nak makan, sebab kesedaran kita tu dah ada, dah banyak kesedaran yang dibuat berkaitan dengan halal dan sebagainya. Banyaklah benda kalau kita tengok. Baik tuan-tuan, wabina alaihi faqulu tahil dan darah fihi. Yang mana kita nak ambil kat sini adalah apa saja benda yang baik, tahir, yang suci, la darah fihi, yang mana tak ada kemudaratan, yang mana ia tidak menjijikkan, wala tastaghfiru, yang tidak kotor, fahuwa halal. Apa saja yang bersih, yang tak ada kemudaratan, yang tak menjijikkan, yang tak kotor, semua bersih. Seperti apa? Seperti athimar, buah-buahan, ataupun athimar ni kita kata buah kurma, buah zuhur, dan juga buah bunga-bunga, fawakih, buah-buahan, al-hubu, biji-bijiran, wal-bid, dan juga telur, wajabnu, al-keju, alban, hayawanat ma'kulah, susu-susu binatang yang boleh dimakan, boleh diminum, dan juga dagingnya juga. Tapi berbeza dengan telur. Telur ni kalau binatang yang tak boleh dimakan, kita boleh makan telur. Boleh, selagi mana telur tersebut tidak memberikan kemudaratan.
Telur ular boleh makan, tak ada masalah. Dia tuan, saya tak tipu. Bila kita cerita pasal telur tuan, saya ada cerita dia pasal telur yang separuh masak. Kan ada telur yang orang Vietnam, orang Taiwan makan. Telur yang dalam dia, apa nama telur tu? Allah SWT, tak ingat. Telur, alamak, apa nama telur dia? Telur, ni, telur balut. Telur balut. Kenapa telur balut tu? Telur balut, memang kat Malaysia ni tak ada kan. Telur macam telur ayam atau telur itik, dia 3 hari lagi nak menetas, dah ada dalam tu. Maknanya dah ada bentuk apa nama ni, ayam ke itik ke dalam tu. Dia orang rebus dan makan telur. Rebus tu dimasuk macam-macam lah, bagi perasa pedas ke apa semua dia masuk, dan dihidangkan. Boleh makan tak? Boleh Kena makan ni. Dia anggur. Betul ya? Baik, nampak macam boleh ke makan? Dah ada ke belum ni? Faham? Kalau terlebih juga, minta maaf tuan, dia dah pergi G5 ni, dia payah nak berhenti. Okey, hukum balut. Okey, ringkasnya balut ni adalah telur itik atau ayam yang ada embrio dalam tu. Dia lagi 3 hari nak menetas, dia orang ambil. Yang mana binatang telur ni banyak di Filipina, Kemboja, Vietnam. Dia anggap sebagai berprotein tinggi. Memang telur ni protein tinggi. Dia ambil, dia masak. Kalau dalam kaedah fiqh, kaedah fiqh khas yang didalil dia kata hukum asal bagi makanan adalah halal dan hukumnya tidak berubah pada haram melainkan terdapat dalam khusus. Maka tuan, kalau kita tengok dari sudut hukum makan balut ni tuan, dianya sama main. Kita azan ni tuan, bunyi juga azan tuan ni. Dan sikit ya tuan, pasal balut tadi. Balut ni kalau nampak dari sudut secara pandangan kasar tuan, ia adalah telur yang mana dalamnya tu ada anak ayam. Tu yang tengah cakap itulah. Dia ada anak ayam yang telah pun lengkap. Dia lengkap anggotanya. Namun secara teorinya tidak dapat dibuktikan bahawa roh dia tu dah ditiup dalam apa nama ni, dalam jasad ataupun embrio ayam atau itik itulah. Sebab itu tuan-tuan, kalau dah kata telur tersebut, kalau contohlah telur ni dia halal, bagi tahu tuan-tuan, dia halal tapi makruh. Dia halal tapi makruh. Kok lah tiba-tiba tuan-tuan sebelum ni pernah pergi Vietnam, pernah pergi Filipina, pernah rasa nak buat, tuan-tuan ambil telur yang lagi 3 hari ke dalam menetas tu. Telur tu kalau kita buang si busuknya bawah dia, secara kita kata secara umumnya kita ni manusia ni dia akan tidak suka pada benda yang buruk, yang busuk dan sebagainya. Namun kalau katalah telur tu kita pegang, kita rasa pergerakan. Kalau rasa pergerakan dalam telur tu, contohnya ni cerita nak buat sendiri dia tak ada. Kalau rasa pergerakan tak boleh dah. Sebab pergerakan itu menunjukkan bahawa roh tu dah ditiup. Maka hukum kepada ayam yang dalam telur ni, ia hendaklah keluar dan disembelih. Itu dia tuan. Namun kalau tak bergerak lagi, maksudnya masih lagi tak ada ditiup, kita tak pasti lagi lah. Dalam telur tu macam telur biasa je, itu boleh halal tapi makruh. Sebab tak ada dalil yang mengatakan bahawa telur tersebut haram. Boleh tuan telur balut. Telur balut ni tak ada kat Malaysia pun, jarang ada kat Malaysia lah. Tapi sekarang ni tuan, viral, macam-macam viral. Makanan yang viral sekarang ni roti Cina yang bentuk macam roti canai, dia daging-daging ni. Betul? Nampak macam tak tahu apa-apa macam tu. Kat KL tu kan banyak macam ada Damaskus ni apa? Kebab. Kan kebab ni. Ni ada satu lagi yang di bahu dekat Bukit Bintang.
Jadi roti yang bentuk macam roti canai tapi dia letak daging banyak. Itu dia orang kata sekali nak beli tu beratur 50 minit, 40 minit beratur tunggu. Tu viral. Allah alam halal tak halal tuan. Halal ke tak halal Allah alam. Sebab bila melibatkan daging ni boleh tahan jugalah. Kita kena detail jugalah sebab daging. Sebab takut daging ni dia ikut dalam ambil je. Tu bahaya tuan Tapi dia orang kata sedap lah. Allah alam. Boleh try lah tuan. Nanti ada masa ni kita pergi lah. Syukur segala tuan-tuan Gurau tentang malam ni. Jadi apa yang baik tu pada Allah SWT tuan. Semoga apa yang saya kongsi kepada tuan-tuan pada malam ni, semoga ia memberi manfaat pada kita bersama lah. Ya. Soalan? Okey, silakan. Binatang yang boleh dimakan kan? Saya ni nak tanya ni binatang yang boleh kita bunuh. Kalau ikan tu boleh kita bunuh kan? Boleh. Kalau macam saya ni musuh tanaman tu kita nak bunuh boleh. Musuh tanaman buruk ke Musuh? Oh, musuh tanaman, teruk semua tu.